Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis bi qiraati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita malam ini dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah, salat fardu maghrib berjamaah, dan diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita untuk menuju syurga Allah, insya-Allah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan, sepatutnya kuliah saya pada malam besok. Tapi saya tak dapat hadir kerana ada kursus. Jadi kebetulan malam ini Ustaz Firdaus dia kata dia pun tak dapat malam ini. Jadual dia malam ni lah. Jadi saya ambil ruang malam ni untuk isi slot bagi menggantikan slot kuliah yang saya tak dapat hadir pada malam besok. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kita. Masih lagi kita berkaitan dengan fiqh munakahat. Ya, pada bulan yang lalu kita dah habis membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang wali. Banyak persoalan sebenarnya yang berkaitan dengan wali ini jika kita perhalusi. Jadi harap tuan-tuan jangan pandang mudahlah dalam bab wali, kerana dia akan menentukan sah ataupun tidak sah nikah tersebut. Kerana wali adalah merupakan rukun nikah yang terpenting dalam majlis akad nikah tersebut. Jadi pastikan kita fahamlah. Dan sekiranya tuan-tuan ada permasalahan berkaitan dengan wali, apa-apalah, nak menikahkan anak, ada masalah berkaitan dengan wali, maka tuan-tuan segeralah merujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan, khususnya jabat agama. Jangan kita bertindak bersendirian, kerana kita bimbang nanti kita tersilap dalam membuat hukum dan keputusan, dan yang lebih teruk dan bahaya lagi, boleh menjejaskan akad nikah yang akan dilangsungkan itu. Jadi tuan-tuan ambil maklumlah. Jadi malam ini kita sambung rukun nikah yang seterusnya. Kita dah bincang pada awal dulu berkaitan dengan ijab dan qabul. Kita dah bincang dulu suami dan isteri. Kita dah bincang bab wali.
Jadi malam ni tinggal satu lagi rukun yang belum kita bincang. Rukun apa tuan-tuan? Apa dia? Saksi. Saksi. Ya. Saksi nikah ni kerja yang paling simple. Tugasnya paling ringkas. Siapa pernah jadi saksi sini? Pernah jadi? Saya masa awal-awal kerja dulu, masa bertugas di masjid daerah dahulu, selalulah dipanggil. Masa tu kita pun baru lagi, kahwin pun belum lagi. Memandangkan kita imam masa tu, dia panggil lah, minta jadi saksi nikah. Kadang-kadang on the spot, tunggu jap, kita nak ada akad nikah lepas mayang ni, tak jadi saksi. Saksi. Masa tu upahnya taklah mahal penuh. Boleh lah. Sekarang ni dah tinggi sikit. Upah nikah untuk di negeri Perak yang telah dikeluarkan surat secara rasmi, semua sekali RM200. Termasuk saksi lah. Maknanya 200 itu juru nikah dan juga saksi. Juru nikah, saksi 2 orang, 30. Macam boleh? 30. 2 orang saksi. Maknanya saksi 1 30, saksi 2 30. Untuk satu pasangan. Untuk satu pasangan. Sehari ada 10 pasang, jadilah. Besok tuan-tuan pergilah bercuti mana ke. Tak payah ramai-ramai. Sebulan target tuan-tuan sasarkan. Sebulan berapa orang pasangan menikah. Tapi memang kita nampak tugas saksi itu mudah. Semudah sah. Itu pun kalau dia nak sebut sah. Kalau dia tak sebut pun sah je. Akad nikah ni bukan penentunya saksi. Kan selalu kita dengar lepas ni, dia juru nikah akan tanya, sah? Saksi pun kata sah. Sah? Sah. Baru sah. Bukan penentunya saksi. Kalau tak ada apa-apa masalah, juru nikah tu sendiri dia mengesahkan, tak perlu saksi. Kalau lafaz qabulnya itu selesai, jelas, terang, aku terima nikah Fatimah binti Ahmad, mas kahwinnya RM500 tunai. Dah jelas. Nak tanya apa lagi? Cuma nak rasa bagi biar berbaloi lah, dapat 30 tu tanyalah. Kalau tak dapat saja pula. Cuma saksi ni janganlah overacting pula. Lebih sudu dari kuah. Dia pula yang lebih-lebih. Saya rasa buat sekali lagi lah Pak Imam. Pasal tadi macam dia tak satu nafas tadi. Dia pula lebih-lebih. Kalau saksi lebih-lebih ni, juru nikah tamatkan kontrak dia je. Lepas ni kau tak jadi saksi dah. Tapi besar dan berat sebenarnya tanggungjawab seorang saksi. Sebab itu malam ni kita bincangkan berkaitan dengan saksi. Dan sebab itu kalau saya sendirilah, saya terlalu ambil perhatian tentang saksi. Kalau saya yang menjadi juru nikah, tak ada sebarangan orang. Kita cari orang yang kita kenal. Dan sebab itu setengah juru nikah ataupun naik qadi, dia dah ada saksi tersendiri. Kemana pergi dia ada orang kanan, orang kiri dia dah. Kalau tuan-tuan perasan lah, tuan tengoklah siapa-siapa juru nikah. Dia dah tak payah pening-pening dah kata dari pihak lelaki saksi seorang, dari pihak perempuan seorang, tak. Diorang dah ada dah saksi dia. Kadang-kadang bukan kita kata
dia apa ni? Istilahnya orang kata apa? Monopoli. Dia bukan istilahnya monopoli, dia je dia saksi. Dalam kampung kita ni tak ada orang lain ke boleh jadi saksi? Tak. Yang penting di situ ialah saksi-saksi ini menempati syarat yang dikehendaki. Itu yang penting. Sebab itu dia pilih saksi-saksi yang dia yakini, bukan sebarangan. Okey, baik. Syarat dua saksi adalah seperti syarat saksi dalam kitab Asy-Syahādah, yakni penyaksian. Ni syarat-syarat saksi. Ya. Ada beberapa pandangan ulama yang menyatakan syarat-syarat saksi. Cuma malam ini saya nak pegang daripada Imam Syafi'i lah. Ada Imam Taqiyuddin, dia punya syarat dia begini. Mazhab Maliki begini, mazhab Hanbali begini. Jadi kita untuk mudah faham, kita pegang kepada pandangan daripada mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Bagi Imam Syafi'i, mensyaratkan saksi itu sudah pasti yang pertama sekali Islam. Dan diyakini keislaman tersebut. Ya. Diyakini keislaman tersebut. Dia memang seorang beragama Islam. Ya, kadang-kadang ada berlaku perkahwinan yang contohnya dia baru masuk Islam. Okey, keluarga dia, mak ayah dia, adik-beradik belum masuk Islam. Tapi bila majlis akad nikah, keluarga dia akan datang sekali. Ya, adik-beradik dia bukan Islam, akan datang sekali. Ke saudara mara dia, bapa saudara dia yang uncle dia apa ke, ya. Demi nak meraihkan mungkin anak dia atau anak saudaranya yang akan berkahwin. Jadi setengah-setengah juru nikah dia akan ambil saksi daripada wakil keluarga perempuan seorang, saksi daripada wakil keluarga, setengah-setengah lah. Setengah dia dah ada, memang saksi dia, setengah tu dia ambil. Jadi kalau kata keluarga, contohnya keluarga perempuan, dia baru masuk Islam, mak ayahnya masih belum Islam, adik-beradiknya pun langsung tak masuk Islam, bapa saudara ke siapa semua tak masuk Islam, tapi dia hadir pada majlis tersebut. Mungkin majlis nikah tu dibuat di rumah barangkali. Jadi tak boleh dari kalangan mereka tu menjadi saksi sebab dia bukan beragama Islam. Itu yang asas paling penting sekali. Ya. Yang kedua, dua orang lelaki sekurang-kurangnya. Saksi mesti terdiri daripada lelaki. Ya. Ini ada satu soal disebut sini. Dia kata, tidak sah perkahwinan dengan bersaksikan dua orang saksi perempuan. Tak boleh. Ya. Dia kena cari juga. Katalah keluarga dia tu semua perempuan, tak ada adik-beradik lelaki kecuali ayah. Ayah pun seorang je. Ya. Dia kena cari macam mana sekalipun, saksi mestilah lelaki, sekurang-kurangnya dua orang. Dan memang saksi yang kita bayar pun dua orang ya. Walaupun yang datang tu ramai, janganlah berebut pula. Saya pun saksi juga, saya duduk sini. Saksi ni sebenarnya siapa yang menyaksikan? Ya. Kalau sekarang ini berlakunya majlis akad nikah, di sini saksi satu, sini saksi dua, ya. Tuan-tuan yang duduk ni, yang tengok majlis akad nikah ni, tuan-tuan juga sebenarnya adalah saksi. Cuma tak termasuklah dalam kuota upah saksi itulah. Jangan tuan-tuan tuntut pula kat juru nikah. Ustaz kata saksi dapat upah kan? Ya. Saya tadi saksikan juga. Mana share saya? Janganlah. Ya. Sebab dalam sijil nikah, kita hanya tulis dua saksi yang rasmi lah. Ya. Jadi jangan kecewalah. Jangan kecewa kalau tak dapat upah jadi saksi tu. Ya. Jadi tak sah nikah tersebut
jika disaksikan dengan dua. Bukan maksud orang perempuan tak boleh menyaksikan, tak. Maksudnya saksi sekurang-kurangnya. Contohnya, katalah dalam majlis tu hanya ada 2 je lelaki. Yang lain ni semua perempuan. Katalah nak jadi cerita. Mungkin semua perempuan kot. Lelaki dah meninggal semua dah. Tak ada dah, pupus dah. Ya. Maka 2 itulah mencukupilah syaratnya, sekurang-kurangnya 2. Kalau seorang saja pun tak boleh, dia mesti 2 orang. Dia kena cari lah. Dia tak boleh. Oleh kerana lelaki tak ada, kita gantikan 2 orang perempuan. Tak boleh juga. 10 orang perempuan pun tak boleh. Saksi nak menonton tu tak ada masalah. Tapi saksi untuk rukun nikah yang saksi itu yang tak boleh perempuan tu. Mesti lelaki. Okey. Kemudian yang ketiga, berakal. Jangan buat pasal wayar putus kamu jadi saksi. Lain ceritanya tuan-tuan nanti. Ya. Elok-elok pengantin yang nak nikah, saksi pula kata, akulah yang nak nikah, kata dia. Udah. Ya. Haru biru tuan-tuan. Dia cuik kata, Tok Naik, siapa yang nikahkan dia? Saya lah pengantin, kata saksi. Sudah, dia ni biar benar. Ya, rupanya ada wayar putus. Jadi pastikan orang yang akalnya waras. Ya. Yang ke berapa dah tadi? Keempat, baligh. Ni dah tentulah. Takkanlah teruk penuh, tak ada orang langsung kat tempat tu, kat kampung tu orang yang balik. Ya? Semuanya muda-muda. Muda-muda yang tak balik, tak munasabah. Kena yang balik. Mumayyiz tak cukup. Mesti syarat dia balik. Ya. Sebab tu kalau kata umur belasan-belasan tahun ni, kita kena cek betul-betul. Betul ke dah balik? Macam contoh wali. Kadang ada wali adik pengantin perempuan. Ya. Ayah dah meninggal, datuk dah meninggal. Dia tak ada abang. Dia pengantin perempuan ni anak sulung. Bawah dia perempuan yang bongsu ada lelaki seorang. Umur baru sekolah menengah. Tanya sungguh-sungguh, dah bala ke belum? Jangan kita main sauk je. Ini ada adik lelaki ni, boleh jadi wali. Mai sini jadi wali. Dia pun garuk kepala, wali ni apa ya, kata dia. Dia pun tak tahu. Tanya pula, udah bala ke belum? Apa benda bala-bala ni? Kata, dia. Maknanya dia tak tahu lagi lah. Ya, jadi pastikan syaratnya baligh. Yang kelima, mendengar dan melihat. Ni. Jangan pula tak dengar. Sound trouble. Ya? Dah habis ke? Jom nikah tanya. Saksi. Macam mana? Sah tak? Apa dia? Kata. Jenuh lah tuan-tuan. Okey, sebab dia kata di sini tidak sah perkahwinan dengan bersaksikan 2 orang perempuan, 2 orang saksi perempuan atau 2 orang saksi fasik atau 2 orang saksi tuli. Tuli ni apa? Pekaan. 2 orang saksi buta. Teruk tuan-tuan. Carilah kemas sikit. Ya? Cari kemas sikit. Dia yang paling bagus kat kampung pun. Yang warak, yang sikah sikit, yang adil, yang lain semua teruk. Semua kaki beli nombor ekor, sembahyang tak pernah, masjid tak pernah datang. Ya. Kalau dah bisu, pekak, apa yang nak jadi saksinya? Ya. Nak jadi saksi apa? Nampak pun tidak, dengar pun tidak. Ya. Jadi dia mesti mendengar dan melihat. Cuma dalam situasi sekarang ini, ya, kan sekarang ini kita sudah menghadapi situasi COVID ini. Masa permulaan dulu di wilayah mereka melaksanakan akad nikah secara online.
Di Perak kita masih lagi kekal secara berhadapan. Walaupun ada dicadangkan buatlah secara online. Maknanya orang kata apa? Tidak bersemuka secara berdepan lah. Video call maksud contoh. Yang ni duduk pengantin lelaki di Kedah contohnya. Atau di Selangor tak boleh nak lintas. Pengantin perempuan duduk sini di sini. Juru nikah ada dekat rumah, mungkin tak boleh nak keluar kuarantin ke apa contoh kan. Jadi yalah, kita Perak masih lagi mengekalkan, iaitu kita menggunakan pakai akad nikah secara berhadapan. Itu adalah perbahasan dia, ya. Dan kita akurlah dengan situasi di negeri kita, itu akad nikah masih lagi boleh berjalan secara berhadapan, cuma kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan, ya. Untuk di Perak ni, ya, nikah masih lagi hanya dibenarkan di pejabat agama sahaja. Itu pun pada hari bekerja. Isnin, Rabu, Jumaat. Pilih hari apa. Ya. Dan hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan masuk. Mengikut budi bicara lah. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali. Dan seorang, siapa yang mungkin mak ke, kadang-kadang dia nak bagi juru gambar, ya. Kesian kadang-kadang tengok kan, tempah juru gambar mahal-mahal, ambil gambar pakai emas. Kadang-kadang saya kesian juga tengok pengantin. Saya kata tak apalah, kalau nak bergambar buka emas sikit, jangan tutup. Untuk bergambar lah, lepas tu tutup balik masa akad nikah. Kesian. Apa maknanya kalau ambil gambar tutup mulut? Lepas tu juru gambar bercakap, senyum apanya kau dah pakai emas? Ya? Senyum ya, senyum. Kata, senyum apa? Mana nak nampak? Lepas tu saya kata, tak apa, buka sikit, ambil gambar. Itu dah lah. Alah, itu untuk kongsi-kongsi keluarga je. Ya? Jangan kamu viral-viralkan sangat. Ya? Buat macam mana? Nak tangguh, tak tahu sampai bila. Takkan nak tangguh sampai habis COVID baru nak nikah? Tak tahu. Ya? Dia pun dah cakor dinding dah. Jadi saya kata jalan je lah, ya. Selagi patuh SOP, tak ada masalah, ya. Okey, baik. Yang keenam, adil. Yang inilah yang perbahasan yang panjang lebar. Tapi sebagaimana wali, ya, begitulah juga saksi ini. Kita kalau nak cari saksi yang betul-betul adil, yang tidak pernah melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa-dosa kecil ini, susah nak cari. Tapi sekurang-kurangnya, ya, ada beberapa syarat, ya, dalam menentukan adil ini, ya. Yang pertama ialah dia memelihara perbuatan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia sentiasalah berusaha, ya, jaga sembahyang, tak pernah tinggal, aurat dia terjaga, ya, akhlaknya bagus. Kemudian dia menjauhi perkara-perkara dosa. Itu antara syarat-syarat nak buktikan dia ni seorang yang adil. Sebab benda ni yang zahir je kita boleh berhukum. Yang dalam kita tak boleh nak berhukum. Hati dia busuk, ya, dia ni pernah ada hasad, dengki, dendam, tu kita tak boleh nak nilai sebab dalaman. Yang zahir ni, ya. Okey. Kemudian tidak melakukan dosa-dosa besar serta tidak mengekalkan dosa-dosa kecil atau melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ini yang kadang berat, ya. Sebab itu langkah yang mudah kita berhati-hati ialah kita minta istighfar. Sebelum akad nikah, semualah saya akan bagi tahu, semua yang hadir ni, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi, siapa-siapalah yang menyaksikan tu, kita istighfar sama-sama dan kita syahadah. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu jalan seorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada itu, kita serahlah kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian tidak buat sesuatu perkara yang boleh merosakkan maruah diri. Ya. Kita orang kenal kan, orang yang rajin ke masjid, tiba-tiba depan rumah selamba je pakai seluar pendek.
Ya. Ataupun orang kenal kita ni orang yang warak. Ya. Tiba-tiba keluar, ya, pakai, bukanlah kita kata dia bukan suatu benda yang tak kata dosa, tapi tak kenalah maruah. Contoh kalau kita kata imam, dia imam masjid tiba keluar pakai seluar jin, pakai topi lah apa semua. Macam biarlah tak berdosa, tapi macam kita kata tak kenalah. Dia imam. Ya. Gitulah. Kalau macam level-level yang biasa-biasa ni mungkin tak ada apa sangat, ya. Okey, baik. Dan tidak beriktikad dengan sesuatu yang ditolak oleh syarak. Dia ada fahaman Syiah ke, ya, dia tidak berpegang dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ke. Itu adalah benda-benda yang menjadi syaratlah, bagi membuktikan dia adalah adil, ya. Baik, ada tambahan dari segi syarat-syarat seorang saksi ini yang disebut ialah saksi itu hendaklah faham, ya, dan orang kata apa, dia tahu apa ijab dan kabul tu. Dia faham, ya. Jangan saksi tu juru nikah, lafaz nikah bahasa Melayu, biasalah bahasa Melayu. Rupanya saksi tu tak faham bahasa Melayu. Mungkin dia orang putih ke, orang luar negara ke apa kan, baru datang balik Malaysia ke. Dia bila tanya, sah, what you talking about? Contohlah kan. Sudah, tak faham ke benda ni? Jadi mesti dia faham. Walaupun dia tengok, dia dengar. Dia tengok memang dia nampak dengan mata. Dia dengar memang dia dengar, tapi dia faham ke apa yang disebut tu? Kalau dia faham, syarat saksi tersebut mesti faham, ya. Okey, baik. Itulah antara syarat-syarat yang dinyatakan dalam oleh Imam Syafi'i untuk menjadi saksi. Rasa-rasanya dah boleh jadi saksi ke tak? Boleh, tapi itulah sekarang ni akad nikah tak boleh dah. Di luar semua dia pejabat. Jadi job saksi pun tak ada. Yang dah biasa jadi saksi pun tak ada dah job. Sebab bila nikah di pejabat, saksinya ialah orang pejabat. Mereka ya sekarang. Tuan-tuan jangan main rezeki, rezeki terpijak. Kalau sehari 6 pasang tuan-tuan bayar. Maksima 6 pasang, tapi ada kawasan-kawasan yang padat dia lebih sikitlah. Tapi kawasan yang biasa yang tak padat, macam tempat saya, macam hari ni ada 4 pasang. 4 pasang, berapa dah? Hari ni 4. Minggu lepas Jumaat, sebab Jumaat tu dia tengah-tengah antara cuti, Khamis cuti umum, Jumaat hari kerja, jadi ramailah orang ambil tarikh tu. Maksima 6. Tuan bayang kalau 6. Tapi bukanlah niat kita jadi saksi itu sebab itu. Tapi kalau dah depan mati itu, nak tolak macam mana lagi? Rezekilah orang kata. Tak apalah. Okey, tuan-tuan, kita teruskan. Baik. Jika bapa atau saudara mewakilkan kepada seseorang sebagai wakil wali, dan dia, yang ini wali sebenar, hadir bersama sebagai saksi bersama yang lainnya, tidaklah sah pernikahan itu kerana dia adalah wali yang mengakadkan nikah, maka tidak boleh menjadi saksi. Wali tak boleh jadi saksi. Walaupun wali hadir di situ. Kan biasa wali memang ada. Lepas wali berwakalah, wali wakil kepada juru nikah, saya dengan ini mewakilkan kepada ustaz ni untuk menikahkan anak saya ni dengan pengantin lelaki nama sekian, mas kahwin RM500 tunai. Okey, juru nikah kata saya terima. Wali ni duduk situ ke balik? Lepas wakalah, wali duduk situ ke dia balik? Tuan-tuan duduk ke balik?
Duduk biasanya duduklah, takkanlah teruk benar lah. Habis-habis wakalah, saya balik dulu ya Pak Imam. Kalau ia pun sibuk kenduri, takkanlah tak boleh nak tunggu kejap. Okey, katalah dia dah wakalah. Maknanya yang akan mengakad nikahkan nanti ialah juru nikah, Tok Naim. Wali ada tak? Ada. Tak boleh wali tu, bukan maksudnya wali tu tak boleh tengok akad nikah tu, tak. Saksi dalam rukun nikah tu. Dia nak duduk tengok tak ada masalah. Tak boleh pula wali tu juga saksi. Tanai kata, amandangkan kamu ada kat sini, kamu je lah jadi saksi akad nikah anak kamu. Kamu saksi satu kata. Ya? Pasal kamu juga yang nak bagi upah nikah nanti. Jadi untuk saksi tak boleh sebab dia wali. Dia tuan-tuan, wali ni walaupun bukan dia mengakad nikahkan, dia wakilkan kepada juru nikah, tetapi hakikatnya dialah wali. Cuma dia tak menikahkan saja. Itu je. Jangan kita salah faham bila wali tu mewakilkan kepada juru nikah atau naib kadi, bukan bermaksud dia tak guna wali itu sebagai wali, tak. Dalam sijil nikah tu tetap wali ialah ayah tu. Walaupun ayah tu tak mengakad nikahkan. Itu kena faham. Ya. Sebab tu ada setengah tahu syadid sangat, dia tak bagi wali tu duduk situ selepas wakalah. Dia suruh keluar. Oi, saya pun heran juga. Wallahualam lah, saya pun tercari-cari juga. Apa tak tahulah sandaran dia kan, ya. Masa tu saya yang jadi juru nikah. Okey. Mungkin rombongan daripada keluarga pengantin ni ada orang-orang yang kita pun tak tahu, mungkin ada yang belajar ilmu tinggi ke apa, wallahualam lah. Ya. So lepas wali dah wakalah wali pada saya, tiba-tiba orang tu dia bisik-bisik kat wali ni, dia kata, cik keluarlah, dah wakalah wali, tak boleh ada kat sini sebab dah mewakilkan. Saya pun garu kepala, dia kata apa hal masalah, duduk je lah kan. Tapi kita tak nak menimbulkan suasana yang tak harmoni, biar je lah kan. Tak ada masalah. Saya minta Abang Hanif buat pengumuman kenduri, wakil kan, jemput semua. Boleh tak saya duduk dengar sekali iklan tu? Ya? Saya kata, Abang Hanif buat pengumuman nanti lepas Isyak datang rumah saya. Saya balik dulu. Kenapa balik? Saya dah wakil, saya tak boleh ada. Tentang pelik tak? Tapi wallahualam lah, saya pun tak berani nak kata benda tu haram ke atau apa ke kan. Tapi masih lagi tertanya-tanya lah. Mungkin lah. Sedangkan tak ada masalah. Wali boleh duduk. Cuma dia tak boleh jadi saksi untuk nikah tu lah. Maknanya dia dengar, tengok, tapi saksi tu ialah orang yang lain lah. Ya. Okey, sah perkahwinan yang disaksikan oleh dua orang anak-anak lelaki bagi bakal suami dan bakal isteri, atau dua orang anak-anak bagi salah satu pihak bakal anak tiri. Maknanya dia kahwin yang dah package, dah ada anak lah senang ceritanya. Yang lelaki ni mungkin duda ke, dah ada anak. Yang perempuan ni ibu tunggal, dah ada anak. Dia pun malah nak buat majlis besar-besaran. Kahwinan kali kedua ni kita buat simple-simple dah lah Ustaz. Panggil anak-anak. Memang anak-anak sungguh lah yang datang. Yang lelaki anak ada 10. Yang perempuan anak ada 10 juga. Dah 20 orang. Meriah dah, tak payah panggil orang. Jadi kita pun buat kecil-kecilan, maka akad nikah ni kita-kita je lah. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi saksi, tak ada masalah. Ya. Okey. Atau seseorang anak bagi salah seorangnya dan seorang lagi dari pihak seorang lagi. Yang maknanya satu daripada pihak ni, satu daripada pihak ni. Boleh. Tapi syaratnya tetap lelaki lah, anak lelaki lah. Tak boleh anak perempuan. Ya. Okey, baik. Kita tengok ada persoalan tentang saksi tuan-tuan, ya.
Baik, dalam masalah saksi nikah ini disyaratkan 2 orang lelaki. Bagaimana kalau saksi itu seorang lelaki dan 2 orang perempuan? Adakah sah akad nikahnya? Dia nak gantikan seorang lelaki ini, maka dia gantikan 2 orang perempuan bagi menyamai nilai lelaki. Mungkin saksi seorang, asalnya memang ada 2 saksi. Elok nak mula akad nikah, saksi yang kedua tu tumbang, meninggal ke, hitam ke, maka tak ada apa, maka dia cuba nak bawa 2 orang perempuan menggantikan seorang lelaki. Apakah hukum sah, adakah sah akad nikahnya? Baik, jawapannya tidak sah akad nikah tersebut, ya. Apabila orang yang menjadi saksi itu seorang lelaki dan 2 orang perempuan, tak boleh. Walaupun seorang lelaki 2 perempuan pun tak boleh, sebab mesti kedua-duanya ialah lelaki. Ini adalah berdasarkan riwayat Abu Ubaid daripada Az-Zuhri, katanya, madatis sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yajuza syahadatun nisa fil hudud wala fin nikah wala fit talaq. Telah berlaku sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang perempuan tidak harus menjadi saksi dalam perkara had, nikah dan talak. Perempuan tidak boleh jadi saksi, bukan dalam had, dalam perkara yang berkaitan akad nikah saja, termasuk dalam bab had, hudud ni tadi, dan juga dalam bab talak. Okey, baik. Apakah hikmahnya diadakan saksi dalam masa akad nikah? Apakah hikmahnya perlu saksi ni? Tak boleh ke nikah? Nikah je lah. Apa nak saksi-saksinya? Baik, akad nikah adalah merupakan perjanjian di antara pihak suami dengan pihak isteri. Kemungkinan ada orang yang meragui kesahan akad nikah itu. Jadi dengan adanya saksi-saksi tadi, akan hilang keraguan tersebut dan tidak timbul sebarang tuduhan terhadap suami isteri itu. Kalau nikah yang biasa ni mungkin tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi nikah-nikah yang sindiket ni yang menjadi masalah. Walaupun kita kata cukup 5 rukun tu sahlah nikah tu. Betul, kita boleh cakap begitu, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah, ni jangan ikut apa yang sebut ni. Ni saya sebut ni sebagai nak memberi kefahaman je. Di rumah dah ada wali, ayah pengantin perempuan, pengantin lelaki dah ada, pengantin perempuan dah ada, saksi siapa-siapalah tuan-tuan nak pilih saksi. Lepas tu ijab dan kabul masa akad nikah tu. Kalau berlaku je itu semua 5 benda tu ada, secara syaraknya memang sah nikah tersebut, secara syaraknya sah tersebut. Tetapi jika berlaku sesuatu dek kerana tidak adanya dokumentasi, dek kerana tidak adanya satu kawalan, siapa yang nak bertanggungjawab mengesahkan? Tanya, betul kamu nikah? Betul. Kamu tak ada isi borang pun? Tak ada. Ni ayah saya nikahkan gitu je. Siapa yang ni saksikan nikah kamu sah ke tidak? Apa buktinya? Itu perlu kepada saksi. Terutamanya nikah-nikah yang kita kata apa, yang bersifat nikah sedikit ni lagi bahaya. Tuan-tuan tak payah pergi ke selatan Thailand, kat dalam Malaysia ni pun berlambak nikah sedikit, kalau tuan-tuan nak tahu. Dia boleh keluarkan sijil nikah tu sebiji macam original. Itu sebab sebenarnya lagi canggih kita punya kawalan, lagi canggih pemikiran orang nak mengeksploitasi tu. Buatlah macam mana pun, memang akan jumpa je. Tengok, saya baru ni tuan-tuan, bukanlah baru tak baru, lebih kurang sebulan atau 2 bulan ni, ada satu surat nikah yang ditunjukkan kepada saya, tapi melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Dia tunjuk, dia kata, Ustaz, betul ke ni Ustaz keluarkan surat nikah ni? Ustaz nikahkan orang ni? Saya kata, mai tengok, tunjuk sangat.
Tapi dalam WhatsApp lah, dia sijil tu dia photostat, dia snap lah kan, dia snap, dia tunjuk. Saya tengok, cop, betul cop saya. Tanda tangan, betul tanda tangan saya. Sebab kita tahu tanda tangan kita. Walaupun orang, yelah orang boleh tiru, tapi kita akan kenal, naluri kita kenal tanda tangan sendiri. Cop tu betul. Tapi tarikh menimbulkan keraguan. Maknanya dia tak profesional lagi nak menipu sijil nikah. Tarikhnya ialah bulan 8. Ni, bulan 8 2020. Saya kata, saya sepanjang tempoh PKP ni, saya tak pernah menikahkan orang di rumah. Sebab alamat tempat nikah di rumah. Dan yang menjadi tanda tanya pula, alamat pengantin itu Taman Melo. Bukan saya nak tipu, tuan-tuan. Tapi saya tak nak sebutlah lorong mana, rumah mana. Ya. Jadi cuma cop itu ialah jawatan saya masa saya bertugas di Teluk Intan. Bulan 8 2020 saya bukan bekerja di Teluk Intan lagi. Saya dah di Bagan Datuk. Tapi cop itu ialah cop di daerah sini. Itu yang menimbulkan soalan, dan saya rasa dia tak berapa cerdik lagi. Jadi saya tak tahu macam mana dia buat. Adakah dia liquid ke, ataupun dia ambil orang lain punya, dia tukar tarikh ke, saya pun tak pasti macam mana dia buat. Ya. Kalau liquid dan dia cetak balik, font huruf takkan mudah-mudah kita nak dapat font huruf yang sama. Sebab sijil nikah ni font huruf dia sekata lah. Kalau kita liquid contohnya, kita pun print balik ke apa ke, dia mesti ada kecacatan. Tapi kita tengok macam, tak tahu lah. Macam mana dia buat. Itu yang photostat. Yang original pun ada kita nampak, dia boleh cetak sebiji macam original. Itu yang sedikit-sedikit yang ada lah. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda macam ni jangan kita pandang remeh lah tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itu jangan kita anggap, alah ini semua dunia je ni nak uruskan borang lah apa benda semua ni, ngarut. Sebab dengan ada peraturan dan enactment inilah yang mengawal kita daripada melepasi batasan undang-undang dan syarak. Kita takut nikah tu tak sah, dia menipu pula, dia tak menikah contohnya, lepas tu dia create pula satu sijil nikah yang palsu, kemudian dia pun menganggap bahawa dia dah menikah dengan menggunakan sijil nikah yang palsu. Nikah tu dah tentu-tentu tak sah. Menipu pula undang-undang, maknanya syarak pun salah, undang-undang pun salah. Sebab itu kita ambil perhatianlah tuan-tuan dalam bab-bab yang berkaitan dengan akad nikah. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Begitu juga keyakinan masyarakat terhadap pergaulan antara suami isteri, sebagai pergaulan yang sah dapat dibuktikan oleh saksi-saksi itu. Dengan hikmah ini jugalah Rasulullah SAW menyuruh supaya di masa pernikahan dipukul gendang atau rebana, supaya nak menzahirkan bahawa anak aku dah kahwin. Jadi kalau dia keluar ke mana-mana, tak adalah timbul fitnah. Dia kata tak senonoh betul lah anak si dia ni, ada boleh kulu gilir. Dia tak tahu rupanya dah. Itulah hikmahnya bila kita buat kenduri ini, sekurang-kurangnya memberi hebaan kepada orang ramai. Wallahu alam tuan-tuan. Jadi kalau ada soalan, boleh kita bincangkan lah. Ada? Sikit perkongsian tuan-tuan. Saya baru ni ada didatangi oleh seorang hamba Allah. Dia kata anaknya sudah mengandung tanpa nikah, dah bersalin, anak pun dah besar dah. Berapa bulan dah, saya ingat 10 bulan dah. Dia bawa lah pergi pejabat. Tetapi yang jadi masalah, yang perempuan ni ialah warga asing. Warga negara luar lah. Anak dia lelaki. Lepas tu, bila dah gitu, paksalah duduk sekali sebab dia dah ada anak ni kan. Nak nikah, saya kata,
kita boleh bantu sekurang-kurangnya uruskan dari sudut syarak dulu. Kalau kata dari segi pentadbiran ni, pengurusan ni mungkin susah, boleh kita ikut juga pelan-pelan. Tetapi syarak ni, saya kata bila saya tanya wali siapa, dah tentulah walinya di negara asal lah. Siapa? Ayah ada, ayah dah meninggal. Adik-beradik lelaki, saya tak ada adik-beradik lelaki, saya 2 adik-beradik perempuan. Bapa saudara, saya dah lama tak balik kampung. Apa lagi yang boleh kita tolong? Saya kata, kalau nak nikah boleh dapatkan wali sekurang-kurangnya. Dan kita tak boleh sewenang-wenang kita kata, wali tak ada. Tak boleh. Dia mesti dapatkan pengesahan. Ya. Kita nak tolong, tapi apa yang boleh kita buat? Jadi kata, tambah pula PKP, tak boleh nak merentas negeri. Nak patah balik ke negara. Lepas tu nak masuk balik negara sini. Ya. Dia kena masuk ke sini sebagai paslawatan sosial. Dia tak boleh masuk sebagai permit kerja. Tak boleh. Mesti masuk sebagai paslawatan sosial. Masalahnya tak boleh nak balik. Kalau boleh balik pun siapa walinya? Banyak benda tuan-tuan. Jadi itu sebab banyaklah yang berkaitan lah dalam bab-bab perkahwinan ni. Okey tuan-tuan, ada soalan? Tak ada ya? Ya. Sah solatnya ke sah nikahnya? Kalau dia tak solat, itu sebab saya kata tadi, kalau kita nak cari wali yang betul-betul tak fasik, susah tuan. Rasa-rasa pakat oleh hakim Melaka lah semua menikah. Jadi sebab itu kita ambil kaedah istighfar lah. Sebelum akad nikah kita minta istighfar lah. Ya. Sekurang-kurangnya itu usaha kita lah. Walaupun mungkin zahirnya semua orang kenal. Wali dia ni tak pernah nampak pun ke masjid sembahyang Jumaat, langsung puasa pun tak pernah. Ya. Lepas tu judi lah, minum arak lah. Ya. Kalau kata ada ruang sampai ke peringkat wali hakim, buatlah. Tapi kalau kata benda yang sikit-sikit lah, kita pun tak berani nak cakap dia ni mayang ke, tak mayang ke. Kita ambil langkah istighfar lah. Kita ajar istighfar. Kemudian kita syahadah. Ajak ada astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sambil itu kita bagi tahulah. Mudah-mudahan dengan istighfar ni kita mengharapkan Allah ampunkanlah dosa-dosa kita yang kita telah lakukan, dan kita syahadah ni memperbaharui keimanan kita. Andai lepas daripada akad nikah tu dia pergi nombor ekor pula beli lagi, tu kita serah kepada Allah Taala. Ya. Tapi tuan-tuan, ada je anak yang dia tak nak ayah dia walikan atas sebab-sebab macam tadilah. Dia kata, "Ustaz, saya tak nak ayah saya jadi wali saya." Kenapa? Ayah kamu tak ada, dah ayah saya hidup lagi. Tapi kenapa? Saya kenal ayah saya. Ayah saya tak pernah semayang pun. Puasa pun tak pernah. Dia anak, memanglah kenal ayah. Boleh tak Ustaz kalau saya tak nak ayah saya jadi wali? Boleh tu boleh, tapi beratlah sikit. Dia banyak hairnya nanti, nak membabitkan mahkamah dan sebagainya lah. Ya? Okey. Ada lagi? Ada ya? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asna insana bil-husn. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.